kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang beramal soleh di kalangan kamu, bahawa Allah Ta'ala akan mewariskan bumi ini. Kamu akan menjadi khalifah kepada bumi ini, sebagaimana umat-umat yang sebelum kamu yang menjadi khalifah dan menjadi pewaris kepada bumi ini. Dengan syarat mereka mestilah teguh, yang mana Allah Ta'ala akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang diridai oleh mereka, dan Allah Ta'ala akan menukarkan ketakutan kepada keamanan. Dengan syarat mereka mestilah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang melanggar janji, maka mereka ini adalah golongan-golongan yang fasik. Begitu juga dalam ayat yang lain, walaqad katabna fi zabur min ba'di zik annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya kami telah menetapkan di dalam Zabur, kitab Zabur, ba'da zik, selepas mana az-zik. Sebagai ulama mengatakan az-zik ni adalah Lauh Mahfuz yang paling tepat. Dan sebagai ulama tafsir seperti Ibn Abbas mengatakan az-zik ni adalah kitab At-Taurah. Sesungguhnya Allah SWT akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi sahabat, kalau kita melihat perjalanan dunia ini semenjak dari Nabi Adam AS hinggalah pada kita ini, kita akan mendapati bahawa memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan dunia ini kepada orang yang soleh. Yang kita tahu, Islam naik zaman Nabi Muhammad sampai ke jatuhnya 1924. Yang kita tahu. Tapi kalau kita tengok sejarah pada awal manusia, memang Allah SWT telah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang soleh, yang beramal soleh. Apabila Allah SWT telah mengutuskan Nabi Adam AS, Nabi Adam yang dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita faham, Nabi ini adalah mereka yang dapat wahyu, tapi mereka tak wajib untuk sampaikan kepada orang lain. Berbanding dengan Rasul, mereka yang dapat wahyu dan mereka mesti wajib menyampaikan kepada orang lain. Begitu juga Nabi. Peranan Nabi, mereka dapat wahyu, tapi mereka tidak wajib untuk menentang kemungkaran yang ada sekeliling itu, sekeliling masyarakat. Tapi bagi Rasul, kalau ada kemungkaran, kalau ada kezaliman, mereka ini wajib menentang kezaliman dan kemungkaran yang berlaku. Jadi apabila Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Adam, catatan sejarah para ulama mengatakan selepas 600 tahun barulah anak cicit Nabi Adam ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka muncullah Nabi Nuh yang berdakwah dan sebagainya, dan sehinggalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dunia ketika itu memang dikuasai banyak oleh orang soleh. Yang diceritakan dalam Al-Quran adalah satu tempoh masa yang mana dunia tidak diperintahi oleh orang-orang yang beriman. Maka Nabi Ibrahim AS, kalau kita lihat, apabila Nabi Ibrahim menentang Namrud di Babylon, Nabi Ibrahim memang menentang kerana Namrud itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin, Nabi Ibrahim tidak menentang kerajaan yang ada di Palestin, kerana kerajaan yang berada di Palestin adalah kerajaan yang beriman kepada Allah SWT. Dan ketika itu Palestin ini dikuasai oleh satu pemerintahan kerajaan yang dinamakan kerajaan Kan'an. Kerajaan Kan'an ini adalah moyang kepada bangsa Arab. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkahwin dengan salah seorang wanita Kan'an, dan dari situlah lahirnya zuriat keturunan bangsa Arab daripada wanita Kan'an. Selepas saja Nabi Ibrahim, maka lahirlah keturunan Nabi Ibrahim daripada kaum Bani Israel melalui nasab dia Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalau lihat peristiwa sejarah Nabi Yusuf, apabila Nabi Yusuf berhijrah saja ke Mesir, Nabi Yusuf tidak menentang kerajaan yang berada di Mesir, tidak menentang Al-Aziz yang berada di Mesir. Kerana kerajaan yang berada di Mesir adalah kerajaan Islam, kerajaan yang soleh. Bahkan Nabi Yusuf menjadi wazir, menjadi menteri yang berada dalam kerajaan di Mesir. Jadi selepas 600 tahun daripada Nabi Yusuf, barulah Mesir ini kembali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muncullah Nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Mesir asalnya sebuah kerajaan yang beriman, akhirnya menjadi kufur, menjadi kerajaan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa ini adalah seorang Nabi yang diutuskan dalam keadaan usia yang sangat muda, untuk menentang kezaliman, untuk menentang kemungkaran,
untuk mendaratkan sayang Allah Subhanahu wa taala. Selepas sahaja Fir'aun ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk masuk ke Palestin. Ketika itu Palestin ini dikuasai oleh satu kaum yang bernama kaum Jabbarin. Kaum Jabbarin ini adalah kaum yang ganas, kaum perosak. Macam-macam kaum lah, mungkin kasa kot. Kaum yang ganas, yang perosak. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan untuk masuk ke Palestin, maka Bani Israel pun mulalah berikan alasan. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah kamu berperang bersama Tuhan kamu, kami duduk saja sini. Bahkan ada yang buat alasan lain, boleh kami nak perang dengan syarat mereka keluar daripada kampung mereka, barulah kami masuk berperang dalam Palestin. Menyebabkan alasan-alasan Bani Israel yang tidak mahu berjuang bersama Nabi Musa AS, yang tidak mahu mengikut perintah Allah SWT, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Ta'ala untuk berlepas diri. Maksudnya dia dah tak sanggup dah nak memimpin kaum dia. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun ni dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di Sinai lah. Tapi yang ada kubur makam Nabi Harun ni kan. Nabi Musa tak ada lah. Tak dipastikan lagi. Jadi oleh sebab Bani Israel ini ingkar, maka Allah Taala telah menghukum Bani Israel untuk sesat berada di Sinai itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Maka selama 40 tahun itulah Bani Israel ini dipimpin oleh satu golongan di kalangan mereka yang bernama Al-Malak. Al-Malak sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Kisah dia bermula dari situ. Maka Bani Israel ini bila dah berada di Sinai, disesatkan oleh Allah Ta'ala, dihukum oleh Allah Ta'ala. Dan ketika itulah 40 tahun kaum Jabbarin mula meluaskan kuasa. Kaum Jabbarin yang berada di Mesir mula meluaskan kuasa dan menawan dan menjajah Bani Israel. Jadi bila 40 tahun di Sinai, maka mereka disiksa, terjajah dan sebagainya. Maka barulah mereka nak berjuang. Dulu bila kezaliman Fir'aun berada atas kepala mereka, baru mereka berjuang. Bila Fir'aun dah tak ada, mereka tak nak berjuang. Bila datang kezaliman yang baru, baru nak berjuang balik semula. Ini sikap Bani Israel. Kita jangan nak berjuang ni, jangan tunggu bila dah tarik zakat baru kita nak berjuang. Tak, zakat tarik ke tak tarik ke, bagi je. Kita tolong adik-adik kita tolong bakar-bakar yang tertindas. Jangan tunggu kita tertindas baru kita nak berjuang. Tak. Mana-mana rakan kita tertindas, kita berjuang sama-sama. Jadi maka Al-Malak ni berjumpa dengan Nabi Syamun alaihi salam. Kalau dalam bahasa Ibrani nama Nabi Samuel. Maka Al-Malak jumpa Nabi Syamun, maka kata, wahai Syamun, lantiklah seorang di kalangan kami adalah seorang raja yang akan memimpin kami untuk berjihad. Maka kata Nabi Syamun, kalau aku lantik kamu seorang raja, kalau dilantik kamu seorang raja dan dipadukan jihad, aku takut kamu tak mampu. Kamu tak nak buat. Maka kata Bani Israel, kami insya-Allah akan buat kerana kami ini dah tahan kena zalim. Kerana kami telah dihalau daripada negara kami telah dipisahkan oleh anak bini kami. Maka Nabi Syamun pun berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk untuk melantik seorang raja. Maka yang dipilih adalah Talut. Talut ni seorang yang miskin lah, anak petani miskin, tak ada pengaruh. Maka bila Allah Ta'ala memilih Talut melalui Nabi Syamun, maka golongan Al-Malak tak puas hati. Ayat terpadu 247. Golongan Al-Malak ni tak puas hati. Dia kata, kami yang lebih berhak untuk mendapat raja ini. Kerana Talut ni walam yu'ta sa'atan minal mal. Disebabkan dia ni tidak ada harta yang banyak. Al-Malak ni adalah, kalau kita faham, golongan yang popular lah, golongan yang tersohor, golongan yang banyak dapat vote undi. Ni Al-Malak, golongan yang banyak harta. Jadi bila Talut dipilih oleh Allah SWT melalui Nabi Syamun, jadi golongan Al-Malak ni tak puas, maka mereka nak tolak pun rasa bersalah. Macam orang Melayu lah, nak tolak hudud macam bersalah. Jadi dia reka-reka lah alasan tolak hudud. Kita tak bersedia, kita tak mampu lagi, kita masyarakat majmuk. Jadi Al-Malak ni pun merancang satu tindakan untuk menjatuhkan karakter image Nabi
Nabi Syamun. Dia kata kalau ini betul-betul daripada arahan Allah Ta'ala, kami memang boleh terima. Tapi masalahnya, ini adalah pendapat peribadi Nabi Syamun. Masalah dia. Ini adalah pendapat peribadi Nabi Syamun. Kalau ini betul dari Allah Ta'ala, kami ikut. Tapi ini pendapat peribadi Nabi Syamun. Maka disebabkan pandangan Al-Malak itulah berlakunya perpecahan di kalangan Bani Israel. Ada yang sokong Nabi Syamun, ada yang sokong golongan Al-Malak, ada yang duduk tengah-tengah, ada yang tidak mau masuk campur. Timbul krisis di kalangan Bani Israel. Kecoh di kalangan Bani Israel. Maka Nabi Syamun kata, kalau kamu tak percaya, ini adalah ketetapan dan perintah dari Allah SWT, kumpulkan Bani Israel di satu tempat yang lapang. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita. Maka bila dia kumpulkan di satu tempat lapang, maka Allah Ta'ala mendatangkan satu kotak tabut yang ditembangkan dan landing di hadapan Talut. Tabut ni adalah pusaka peninggalan Bani Israel, yang mana kotak tabut ini dipegang oleh raja-raja Bani Israel. Kotak tabut. Jadi ketika itu kotak tabut selama 40 tahun, kotak tabut ni hilang. Kotak tabut itu berada dalam kaum Jabbari, dirampas oleh kaum Jabbari. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menembangkan kotak tabut tu landing di hadapan Talut, maka semua orang diam dan bersepakat, bersetuju bahawa Talut ni memang lantikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah Allah Ta'ala menguji mereka untuk pergi berjihad. Jadi dah ada raja, kena pergi berjihad. Dah ada pimpinan, kena pergi ikut arahan untuk berjihad. Maka bila pergi berjihad, Allah Ta'ala uji lagi dengan mendatangkan sungai. Allah Ta'ala dah melarang dan mencegah mereka daripada meminum air di satu sungai, melainkan dengan beberapa teguk sahaja. Tapi oleh kerana perjalanan yang jauh, maka sebahagian besar daripada tentera Talut yang beriman ini, mereka minum air sungai tersebut, menyebabkan menurut para ulama tafsir, jumlah tentera Talut sebanyak 80,000, yang tak minum hanya dah 6,000. 74,000 lain minum, yang tak minum adalah 6,000. Menyebabkan 74,000 daripada 80,000 ditampis oleh Allah SWT, tidak layak untuk berperang menghadapi Jalut. Tak layak berperang menghadapi Jalut. Maka golongan yang sedikit inilah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu menewaskan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dah 6,000 ni yang taat, yang beriman, maka mereka pun meneruskan perjalanan, akhirnya berhadapan dengan Jalut. Jalut ni adalah raja bagi kaum Jabbarin yang berada di Palestin. Jadi bila dah berhadapan, maka kalau perang dulu, dia berperang secara berhadapan lah. Jadi mereka akan syair dululah, syair dan naik share semua, baru hantar wakil lah. 3 orang Islam, 3 orang kafir berlawan lah, baru bertempur ramai-ramai. Jadi ketika itu Jalut tengok yang hadapan dia ni, tentera Talut ni adalah tentera yang sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, di hadapan dia semua geng-geng kaki surau, geng-geng masjid, geng-geng yang ganas, geng-geng yang kepala masuk angin tu, semua dah kena tapis. Yang hadapan semua geng surau, geng masjid, geng pakai kopiah putih, geng ustaz. Tu geng-geng dia. Jadi Talut kata aku nak berlawan. Jadi di kalangan Jalut kata aku nak berlawan. Jadi di kalangan Talut ni pun fikir siapa pula nak berlawan dengan Jalut. Maka datanglah seorang pemuda yang meminta keizinan daripada Talut untuk berhadapan dengan Jalut. Jadi kelebihan, kata ulama tafsir, kelebihan Jalut ni dia ada 4 kelebihan. Pertama, dia badan dia besar. Macam mana lah, dia badan dia besar. Dulu kalau badan besar ni sekali hayun dia, terus terus melampung kan orang. Kalau anda pernah dengar satu syarahan Syama'il, dia kata dia kata Sayyidina Umar sekali hayun 3 kepala boleh penggal, boleh putus sekali hayun ni. Dia kata hebat besar Sayyidina Umar. Jadi begitulah, Talut pertama badan dia besar. Yang kedua kelebihan Jalut. Yang kedua kelebihan Jalut ni, dia ni tahu macam-macam silat. Dia tahu silat pulut, muatai, apa kan, ombak semua dia tahulah. Silat kuning ke, silat apa, macam lincah, tak lincah ke, tengoklah. Itu yang kedua kelebihan dia. Yang ketiga, kelebihan Jalut ni, kata ulama tafsir,
dia adalah pakar strategi perang. Dia pakar. Yang keempat, dia ada ilmu kebal. Jadi mana-mana Jalut ni nak menghadapi, budak yang muda ni nak menghadapi dengan Jalut. Maka bila budak muda ni pun dah minta-minta, maka Talut pun benarkan budak muda ni untuk berhadapan dengan Jalut. Allah SWT kalau nak beri kemenangan kepada kita, mudah. Tak perlu kita fikir strategi yang banyak. Jadi dengan budak muda ni mengambil satu batu, baling kepada Jalut. Sebahagian ulama kata kena kepala, sebahagian kata kena peha. Maka dengan sebab batu tu, dengan budak ni balik, yang kuasa Allah Ta'ala, maka Jalut mati. Mati terkangkang. Mati jatuh terkangkang habis. Menyebabkan seluruh tentera Jalut berlari bertempiran. Akhirnya tentera Talut menang. Dan Talut menjadi raja kepada Bani Israel selama 2 bulan. Kenapa? Kerana Allah SWT telah melantik pemuda tadi dan mengangkat darjat pemuda tadi sebagai Nabi dan Rasul. Pemuda tadi adalah Nabi Daud alaihissalam. Pemuda tadi adalah Nabi Daud alaihissalam. Kerana menjadi kebiasaan Bani Israel, mereka yang alim, mereka yang berkepakihan dan agama, khususnya Rasul dan para anbiya, mereka lah yang menjadi pimpinan kepada Bani Israel. Kerana Bani Israel tasusuhumul al-anbiya. Sesungguhnya Bani Israel ini urusan pemerintahan politik mereka dipimpin oleh para nabi. Jadi Nabi Daud lah yang menjadi raja. Kalau kita melihat dari kisah Talut ini, Allah Ta'ala telah menerangkan kita terdapat 2 jenis pemerintahan. Pertama adalah pemerintahan yang bersifat al-malak, orang yang berkuasa dengan disebabkan kemasyhuran. Yang kedua adalah pemerintahan fuqaha. Kerana Allah Ta'ala beritahu kenapa? Inna Allah astafa zadahu bastatan fi ilmi wal jismi. Itu ayat dia. Allah Ta'ala telah memilih Talut ni kerana disebabkan pertama fi ilmihi, disebabkan ilmu dia, dan jismihi. Jadi para ulama kata pemerintahan yang kedua adalah pemerintahan fuqaha, pemerintahan yang faqih, ataupun kalau Melayu kita pemerintahan ulama, kepimpinan ulama. Mereka yang faqih, mereka diberikan ruang dan tempat dalam pemerintahan. Ini adalah 2 jenis pemerintahan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi bila Nabi Daud alaihissalam, jadi bermula daripada Fir'aun memerintah selama 150 tahun, dan kita info itu Nabi Musa berjuang, disambung pula oleh golongan Al-Malak, akhirnya barulah naik semula kepada pemerintahan Islam. Dimula di bawah Talut, kemudian Nabi Daud, dan disambung oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian pemerintahan Islam ini beralih oleh kerana kerajaan Nabi Sulaiman runtuh, Bani Israel akhirnya mula kufur kepada Allah Ta'ala. Maka pemerintahan Islam ini beralih kepada satu kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum ini adalah nama kaum Sabak. Kalau kita boleh baca dalam surah As-Sabak. Empayar As-Sabak ini adalah empayar yang dipuji oleh Allah SWT. Dan empayar ini bertahan selama 800 tahun. Lama. Kalau kita melihat sirah, memang umat Islam yang beriman memerintah lebih lama daripada umat Islam yang tidak ada pemerintahan. Umat Islam akan memerintah lama dunia ini daripada umat Islam yang tidak ada pemerintahan. Jadi selama 800 tahun dipimpin oleh, sebelum itu yang mula-mula dipimpin oleh Ratu Balqis. Bagaimana bila Nabi Sulaiman nak berdakwah kepada Ratu Balqis, maka Ratu Balqis ini meminta pandangan di kalangan para ahli majlis dia, ahli majlis syura dia, para wazir dia, menteri dia. Kata, apa pandangan kamu tentang seruan daripada Nabi Sulaiman? Maka kata wazir dia, kita tak ada masalah, kita ada kelengkapan tentera yang banyak, kita kuat, kita pernah berperang, empayar kita besar. Maka kata Ratu Balqis, Nabi Sulaiman, bila seorang raja ni masuk dalam kawasan menawar satu tempat, maka semuanya akan hancur. Akhirnya berlakulah perdamaian dan mereka pun terima Islam. Cuma di akhir kesimpulan para wazir dia kata, kami dah berikan pandangan dan kami serahkan urusan ini kepada kamu lah. Kamulah buat keputusan. Jadi menunjukkan kita pada ini bahawa pandangan majoriti tidak semestinya perlu diikuti oleh pimpinan. Maksudnya pimpinan berhak menentukan pandangan dia, menentukan keputusan dia, walaupun majoriti tidak bersetuju. Ini adalah kerajaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat sirah, Islam tidak memegang begitu tepat dengan pandangan majoriti. Pandangan majoriti tidak boleh menjadi asas. Kalau lebih lagi bila pandangan majoriti ini bercanggah dengan syarak.
Contohnya kalau majoriti bersepakat nak halalkan arak, tak boleh lah, memang dah bertanggal dengan syarak. Kalau kita lihat dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW menjalinkan perjanjian dengan musyrikin Mekah. Dan perjanjian Hudaibiyah itu kalau kita lihat tidak adil berat sebelah di antara musyrikin Mekah dengan Nabi SAW. Bila orang Mekah masuk ke Madinah, kena hantar balik. Bila Madinah masuk ke Mekah, tak perlu hantar balik. Menyebabkan Sayyidina Umar pun jumpa Rasulullah, adakah kita ni, bukankah kita ni berada di atas jalan kebenaran? Ini perjanjian berat sebelah, Nabi diam. Walaupun majoriti para sahabat tidak bersetuju dengan perjanjian tersebut. Nabi ditulis Nabi Muhammad Rasulullah disuruh padam, para sahabat tak nak padam. Nabi padam sendiri. Tapi rupa-rupanya strategi Nabi untuk menjalinkan perjanjian dengan musyrikin adalah untuk menawan Khaybar. Nak pergi serang Khaybar. Kerana Nabi takut akan berlakunya Ahzab kedua. Bila Nabi serang Khaybar, kalau tak ada perjanjian, maka musyrikin Mekah akan membantu menolong Yahudi di Khaybar. Maka berlakulah Ahzab kedua. Kerana Ahzab yang pertama di Madinah. Dalam Madinah pun, bila dikepung pun, dah separuh mati Madinah. Apatah lagi kalau berjuang di luar Madinah. Bila berlakunya perjanjian dengan musyrikin Mekah, maka mudahlah strategi Nabi untuk menawan Khaybar. Jadi bila berlakunya perang Khaybar, barulah para sahabat tahu bahawa betapa hebatnya pandangan Nabi SAW. Walaupun majoriti para sahabat tak bersetuju dengan tindakan Nabi SAW ketika itu. Begitu ikut dalam sirah Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini, ketika itu dia baru masuk Islam. Dan dia ni seorang yang muda. Bahkan satu hari Nabi SAW panggil Amr bin Al-As. Dan Nabi Al-As pun datang kepada Nabi SAW. Dan lepas saja Nabi SAW mengambil wuduk, maka kata Nabi SAW, wahai Amr bin Al-As, maukah aku tawarkan kepada kamu satu ghanimah yang tinggi kalau kamu dapat laksanakan tugas ini. Kata Amr bin Al-As, aku masuk dalam Islam ni bukan disebabkan untuk mendapat ghanimah, tapi kerana untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Amr bin Al-As, hari ini aku lantik kamu sebagai panglima. Kamu pergi tawan satu tempat yang bernama Zatus Salatin. Pergi tawan satu tempat bernama Zatus Salatin. Maka Amr bin Al-As bersama tentera dia pun pergilah satu tempat nama Zatus Salatin dengan 300 orang tentera. Zatus Salatin bergerak pada waktu pagi, waktu malam sampai Zatus Salatin. Jadi oleh kerana malam tu dalam keadaan yang sejuk, teramat sejuk. Malam tadi pun lebih kurang sejuk juga, berdebu dan sebagainya. Malam tu sangat sejuk. Maka seluruh majoriti para sahabat mengatakan kita perlu nyalakan api untuk menghangatkan badan kita. Maka kata Abu Al-As, tak boleh. Tak boleh ada siapa yang menyalakan api. Akhirnya sebelum tu datang lagi 200 tentera bantuan daripada Madinah. Abu Al-As kata Zatul Salatin ni ramai, nak serang 300 orang tak cukup, jadi minta bantuan. Maka Nabi hantar Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menambah kekuatan bilangan tentera Abu Al-As sebanyak 200 orang. Di belakang, di bawah pimpinan Abu Al-Jarrah ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, ada kibarus sahabat seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya lah. Jadi malam tu dah 500 orang. Semua sahabat 500 orang nyalakan api. Jadi Abu Al-As tak bagi. Bahkan Abu Al-As kata, siapa yang nyalakan api, aku humban di dalam api. Jadi para sahabat pun semua senyap lah. Ada pimpinan kata gitu, semua senyap lah. Menyebabkan Sayyidina Umar pun benar-benar dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, macam mana ni kan? Semua nak nyalakan api, Abu Al-As tak bagi. Kata Abu Bakar, wahai Umar, kalau kamu rasa kamu lebih baik jadi panglima, dah tentu Nabi SAW akan pilih kamu. Jadi kamu taat je lah. Jadi Abu Bakar ni memang as-siddiq lah. Memang dia seorang yang membenarkan. Dia percaya dengan Nabi SAW. Maka malam itu semua tidur dengan keadaan sejuk, tak ada nyala api. Jadi malam tu Abu Al-As berhadas besar, termimpi dan berhadas besar. Jadi esok pagi soal ambil wuduk, orang lain semua ambil wuduk nak solat subuh, Abu Al-As tayamum. Maka orang dah pelik nombor 2. Dia nombor 3, bila nak solat subuh, Abu Al-As jadi imam. Dia orang tak berhati lah. Dia tayamum, dia jadi imam. Semua tak berhati. Para sahabat tak berhati. Akhirnya esok pagi berperang, bergempur Zatul Salatin. Bila dah separuh, dah tawan Zatul Salatin, kaum Zatul Salatin ni keluar pada bandar dia. Maka bila tentera Islam nak kejar, Abu Al-As kata tak payah kejar, cukup sampai sini je kita
kita duduk. Maka para sahabat semua lagi tak puas hati. Kenapa? Sebab Amr al-As ni berasal daripada kaum Zatul Salatin. Dia kaum dia. Para sahabat kata mentang-mentang kaum dia, dia nak backup nak backup kaum dia. Jadi para sahabat tak puas hati. Ketidakpuasan hati para sahabat ni dibawa diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila balik Rasulullah sallallahu panggil Amr al-As. Wahai Amr al-As, aku dengar para sahabat nak nyalakan api, tapi kamu tak bagi. Kenapa? Apa masalahnya? Kata Amr al-As, wahai Rasulullah, kamu suruh aku pergi ambush, pergi serbu, serang hendak. Kalau kita nyala api pada malam tu, musuh akan dapat tahu bahawa kita nak serang hendak. Dan dia boleh anggar berapa kekuatan yang kita ada untuk serang hendak. Sebab tu aku tak bagi. Maka kata Nabi, betul tindakan kamu tu betul. Kedua, wahai Amr al-As, kenapa orang lain ambil wuduk waktu subuh, kau tayamum? Dia ada aku malam tadi bermimpi bahadah besar, jadi aku takkan nak mandi. Kau mandi mudaratkan aku waktu sejuk. Mudaratkan aku, maka aku bertayamum. Kata Nabi, tindakan kamu tu betul. Yang ketiga, wahai Amr al-As, kenapa kamu jadi imam solat subuh? Bukankah belakang kamu tu ada kibarus sahabah, Sayyidina Abu Bakar, Abu Ubaidah al-Jarrah, Sayyidina Umar. Maka kata Amr bin al-As, yang aku tahu kelayakan untuk menjadi imam mereka yang punya pangkat tertinggi dalam satu kaum. Kalau di situ ada Rasulullah, maka Rasulullah yang lebih layak untuk menjadi imam solat lah. Kalau ada panglima yang lebih layak untuk menjadi imam. Ni kalau dia nak lah, sebab dia lebih layak. Ni antara dua imam, mana yang lebih layak kan? Jadi aku panglima ketika itu dan aku yang lebih layak untuk jadi imam. Sebab Amr al-As dia muda, sama. Kedua dia baru masuk Islam. Tapi kepahaman dia cukup jauh. Kata Nabi, betul tindakan kamu itu wahai Amr al-As. Yang keempat, Amr al-As, kenapa kamu dah serang Zatul Salatin? Para sahabat nak pergi kejar, nak pergi bunuh, kenapa kamu halang? Kata Amr al-As, wahai Rasulullah, aku kenal Zatul Salatin tu. Kaum Zatul Salatin tu kaum aku. Amr bin al-As ni berasal daripada Zatul Salatin. Mereka ni semua keluarga aku kenal mereka. Dan mereka ni seorang keluarga, mereka ni adalah sangat licik. Amr al-As ni memang sangat licik pun. Dia dianggap sebagai pakar strategi politik. Sebab tu dalam peristiwa tahkim di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Amr al-As dia ada guna strategi dia lah, menyebabkan terlucutnya jawatan Sayyidina Ali beralih kepada Sayyidina Muawiyah. Jadi dia kata, aku kenal keluarga aku ni di Zatul Salatin ni, mereka ni sangat licik. Dan aku tahu mereka lari daripada Zatul Salatin tu bukan mereka takut, kerana mereka dah rancang sesuatu di belakang tu. Mereka nak perangkap kita, nak trap kita. Jadi cukuplah arahan kamu supaya untuk menawar Zatul Salatin. Dan aku dah tawan, dan kita berkubur di situ, dan mereka tak akan dapat masuk. Jadi seluruh umat, seluruh tanah Arab akan mengatakan bahawa Muhammad telah menawan Zatul Salatin. Jadi tindakan, mereka kata betul, tindakan kamu tu betul. Kenapa Amr al-As tak jelaskan pada awal tadi? Walaupun majoriti para sahabat menentang, kerana itu adalah kerana pandangan imam tidak mesti taklid kepada pandangan majoriti. Imam berhak untuk menentukan hala tuju dia. Kalau pada masa nak perang tu lah baru nak ceramah, nak beri penerangan, memang tak jadi buat kerja lah. Waktu bekerja, kita bekerja. Waktu arahan pimpinan beri arahan, terus kerja. Jangan kita banyak tanya lah. Datang pukul 3 ada lah. Datang pukul 5 memang tak dapat main bola lah. Begitulah. Sebab tak tahan pimpinan memang tak dapat main bola lah. Jadi sahabat minta Allah